Hai, anda bersama kami lagi di Amans dan hari ini tibalah ulasan untuk satu lagi telefon terbaru daripada Samsung iaitu Samsung Galaxy A72. Jadi Samsung Galaxy A72 ni sebenarnya sama saja seperti Samsung Galaxy A52 tapi dengan beberapa perubahan. Misalnya daripada saiz skrin, saiz bateri dan juga tetapan kamera. Antara yang saya akan sentuh pada awal-awal ni adalah skrin sebesar 6.7 inci digunakan kali ini. Resolusinya Full HD+. Kadar segar semula adalah 90Hz dan panelnya adalah Super AMOLED. Dan kemudian perubahan kedua yang paling ketara adalah bateri di mana daripada 4500 mAh pada Galaxy A52 kini ditingkatkan kepada 5000 mAh pada Samsung Galaxy A72 ini. Jadi nak tahu lebih lanjut, tonton hingga ke akhir video. Bagi anda di luar sana yang mungkin nak tahu lebih dalam mengenai Samsung Galaxy A72 ni, adalah lebih baik jika saya mulakan ulasan ini dengan spesifikasi dalaman dahulu. Skrin sebesar 6.7 inci, Super AMOLED Full HD+ dengan kadar segar semula 90Hz digunakan di sini. Kemudian ia dijana oleh chip Snapdragon 720G yang sama kita boleh jumpa pada Samsung Galaxy A52. RAM sebesar 8GB, storan 256GB di Malaysia dan sekiranya anda ingin menggunakan storan tambahan, jangan risau kerana di sini ia menyokong slot microSD sehingga 1TB. Seterusnya saya akan bercakap mengenai kamera pula yang mana di sini adanya sensor utama 64MP dengan OIS. Kita juga ada 12MP ultra wide, 8MP untuk telefoto dan 5MP untuk makro. Kemudian bateri yang digunakan adalah 5000 mAh dengan pengecasan pantas mencecah 25W dan apa yang pentingnya di sini Samsung bagi kepala pengecas dan tidak seperti Samsung Galaxy S21 sebelum ni yang tiada kepala pengecas. Walaupun Samsung Galaxy A72 ni adalah peranti kelas pertengahan, tapi fungsi-fungsi menarik padanya kebiasaan yang kita jumpa pada peranti-peranti utama. Misalnya Samsung Galaxy A72 ada penarafan kalis air IP67. Secara teori, menurut Samsung, telefon ini boleh direndam sekitar 1 meter dalam masa 30 minit. Tapi anda tak disarankan untuk penggunaan di kolam renang, di pantai ataupun air sabun. Dan satu lagi perkara menarik pada Samsung Galaxy A72 ni adalah sokongan stereo speaker dengan Dolby Atmos dan kualitinya adalah sangat lantang. Bila bercakap mengenai rekaan, apa yang kita nampak kat sini sekali imbas dia seakan menginspirasi daripada Samsung Galaxy S21 sebelum ni. Tidak seperti pendahulunya, di sini Samsung menggunakan kemasan jenis matte secara menyeluruh pada panel belakang ni, sama seperti Samsung Galaxy A52 sebelum ni. Binaannya yang nipis membuatkan ia selesa saja untuk dipegang walaupun saiznya di sini mungkin agak besar untuk sebuah telefon pintar. Okey, walaupun begitu ia bukanlah satu hal yang susah untuk saya. Macam yang saya katakan sebelum ni, saya adalah pengguna Samsung Galaxy Note 10. Jadi untuk membiasakan diri dengan skrin yang besar macam ni bukanlah satu masalah bagi saya. Jadi apa pun yang saya boleh katakan sini, anda sebagai pengguna atau pembeli, anda ada pilihan. Okey, maksud saya dekat sini, jika anda seorang yang sukakan telefon bersaiz besar macam saya, Samsung Galaxy A72 adalah pilihan yang mungkin anda boleh dapatkan. Tapi anda kata anda bukan daripada golongan yang macam ni, anda ada satu lagi pilihan iaitu Samsung Galaxy A52 yang skrinnya lebih kecil 6.5 inci yang mana saiznya agak ideal untuk mudah dibawa ke mana-mana. Nak simpan di poket, di dalam beg tak ada masalah. Dari segi kualiti, saya tak nafikan ini adalah skrin Super AMOLED yang cantik. Ikon dan image yang dipaparkan nampak tajam, tidak pecah dan sedap mata untuk memandang. Tapi apa yang saya perasan, ada satu isu yang saya nampak apabila saya menggunakan telefon ini secara outdoor. Kenapa? Saya mendapati apabila saya menggunakan telefon ini di bawah cahaya matahari terik, agak susah untuk saya lihat apa yang dipaparkan pada skrin. Walaupun ketika itu saya menggunakan brightness yang paling tinggi. Okey, tapi keadaan ni dia tak berlaku pada Samsung Galaxy A52 yang mana bila saya menggunakan A52 di bawah cahaya mata terik, semua boleh dilihat dengan mudah, paparan pun terang, tak ada masalah. Tapi tidak pada Samsung Galaxy A72 ni. Jadi saya boleh katakan untuk prestasi skrin, Samsung Galaxy A52 adalah jauh lebih baik berbanding Samsung Galaxy A72. Bercakap mengenai port penting, Samsung Galaxy A72 ni menggunakan port sambungan USB-C untuk pengecasan dan mereka juga masih mengekalkan bicu audio 3.5mm bagi anda di luar sana yang belum bersedia untuk menggunakan TWS ataupun phone telinga tanpa wayar.
Jadi untuk golongan macam ni anda jangan risau sebab Samsung Galaxy A72 masih lagi ada bicu audio 3.5mm. Mesra saya ingatkan, saya tak jumpa sebarang isu berkaitan dengan prestasi sepanjang ulasan ini dibuat. Saya nampak telefon berfungsi dengan baik, ia mampu memberikan penggunaan harian yang baik dan juga proses membuka aplikasi boleh dilakukan dengan singkat. Bukan itu saja, segala proses multitask juga boleh dilakukan dengan baik tanpa sebarang masalah. Dari segi permainan pula, ada beberapa permainan yang kami sempat cuba. Kita ada Asphalt 9 yang mana prestasinya baik saja dan dia boleh menjalankan permainan dengan baik pada grafik tinggi. Yang kedua, kita ada Genshin Impact. Okey, bercakap mengenai Genshin Impact, seperti A52, A72 juga boleh memainkan permainan ini. Tapi untuk satu pengalaman yang memuaskan tu, anda disarankan untuk bermain pada grafik terendah pada 30 frame per second. Bukan tak boleh push lagi lebih tinggi, boleh, tapi anda akan rasa pengalaman tu tak sama. Okey, untuk isu panas, tak ada masalah panas yang melampau, setakat suam saja seperti mana yang biasa berlaku pada telefon pintar. Bergerak kepada kamera, macam yang kita tahu, kamera pada telefon Samsung mempunyai cirinya yang tersendiri. Pada Galaxy A72 ni, saya rasakan ianya amat baik untuk sebuah peranti kelas pertengahan. Jika nak dibandingkan dengan sebelum ni atau pendahulunya, kali ini nampak jauh lebih baik. Kerana ia mampu menangkap gambar dengan penghasilan semula warna yang menarik, nampak natural, ketajaman juga agak baik. Seperti yang anda sendiri lihat dekat sini, gambar-gambar pada pencahayaan cukup diambil dengan tajam, tak ada masalah langsung dan sebagainya. Gambar pada waktu malam juga baik, tapi kalau anda nak yang lebih menonjol, anda lebih disarankan untuk aktifkan mod malam yang terbina. Bergerak ke gambar ultra wide pula, masih adanya kesan herotan dan ada kalanya butiran dilihat sedikit lari menjadikan imej terasa kurang tajam. Untuk makro pula seperti biasa, tak ada apa yang boleh diharapkan. Hasilnya amat tak memuaskan, butiran nampak lari, warna juga tak berapa nak cantik. Kemudian, tak seperti Samsung Galaxy A52, Galaxy A72 ni dia lebih menarik sikit dengan adanya sokongan 3 kali zoom optical dan zoom digital space zoom sehingga 30 kali. Tapi, kualiti zoom opticalnya agak mengecewakan sikit apabila digunakan pada waktu malam. Sebelum saya terlupa, Samsung Galaxy A72 juga ada mod kamera yang dinamakan sebagai Fun. Sama seperti yang kita boleh jumpa pada Galaxy A52. Melaluinya, anda boleh jumpa bermacam-macam filter comel yang disediakan oleh Snapchat. Filter ni dia memang terbina terus dekat aplikasi kamera Galaxy A72 ni, tapi anda memerlukan sambungan internet untuk menggunakannya. Dari segi kualiti tu, saya boleh kata hasilnya nampak lebih berkualiti jika nak dibandingkan dengan hasil yang kita ambil guna lens Snapchat. Okey, akhir sekali kita menyentuh soal bateri. Dengan bateri sebesar 5000 mAh, Samsung Galaxy A72 mampu bertahan dengan ketahanan yang baik dengan bacaan SOT sekitar 7 ke 8 jam. Tapi macam biasa yang selalu saya katakan, benda ni dia akan berubah ikut juga penggunaan kita yang masing-masing. Macam mana anda gunakan telefon tu, kalau anda jenis jarang gunakan telefon, dah pastilah dia mampu bertahan lebih daripada sehari. Jadi apa pendapat saya mengenai Samsung Galaxy A72 ni? Saya rasa penambahbaikan yang dibuat oleh Samsung kali ini agak besar dan agak menarik. Okey, peranti ni dia lebih memfokuskan kepada anda yang mungkin pentingkan fotografi, anda yang mahukan peranti yang cantik dan anda mahukan peranti yang kalis air dalam masa yang sama. Mungkin harganya di sini agak mahal, RM1,899. Tapi bak kata orang, kalau nak yang terbaik, kita kena berbelanja lebih. Andai kata anda nak yang murah sikit, dalam siri yang sama kita ada Samsung Galaxy A52, harga dia RM1499 yang boleh anda dapatkan. Jadi seperti biasa, sekian sahaja daripada saya, Amy, untuk video kali ini. Like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye!